Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد، إخوة الإيمان، ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita berada dalam majlis ta'lim. Majlis ta'lim adalah majlis ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan khabar gembira kepada kita tentang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang memakai suatu jalan, melalui suatu jalan, sesiapa yang menjalani satu jalan, yang jalan itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah memudahkan dia dengan jalan itu untuk sampai ke syurga. Maksud dia, sesiapa yang dalam hidup dia ini dia bekerja keras untuk mendapatkan ilmu, lebih-lebih ilmu syariat, ilmu wahyu, maka sebagai balasan kepada usaha keras itu Allah membayar masa, tenaga, modal dihabiskan untuk menuntut ilmu, untuk sampai kepada ilmu. Allah bayar dengan Allah memudahkan si pencari ilmu itu sampai ke syurga. Nah, inilah Nabi menyatakan marhaban bi talabil ilmi, marhaban bi talabil ilmi. Ketika Nabi duduk dalam masjid, tiba-tiba sahabat datang untuk belajar. Nabi kata marhaban bi talabil ilmi. Nabi mengucapkan selamat datang kepada para penuntut ilmu, kerana ada malaikat yang bersama dengan kamu dan malaikat itu menghamparkan sayap-sayapnya. Ada malaikat dengan kamu wahai talabul ilmi, dan malaikat itu membuka sayapnya ridan, kerana malaikat itu reda dengan apa yang kamu tuntut. Malaikat reda dengan apa yang kita tuntut, kita cari daripada ilmu Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwatul iman, kata Imam Ghazali dalam Ihya, awal-awal Ihya tentang fadilatul ilmi, Al-Ghazali menyebut di antara kewajipan Allah kepada hambanya ialah supaya menuntut ilmu. Ini kerana Allah membaikkan hidup manusia dengan ilmu. Ini kerana Allah memberi kebaikan dunia dan akhirat dengan ilmu. Nabi kita menyebut tentang may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di antara tanda baik seseorang itu Allah fahamkan dia ilmu. Karena itu ikhwatul iman, ilmu adalah satu kewajipan. Menuntut ilmu adalah satu kewajipan. Maka
Imam Ghazali ketika membahas ayat daripada surah Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, tentang Allah mengangkat martabat orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu kepada beberapa derajat. Al-Ghazali memakai riwayat daripada Ibnu Abbas yang menyebut orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu agama, ilmu syariat, ada 7 derajat. Darajat ada 7 derajat. Satu derajat ke satu derajat, Al-Ghazali menyebut perjalanan dia 500 tahun. 500 tahun kali dengan 7. Subhanallah. Dan Quran menyebut hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah bermain dalam istifham tetapi mengengkarkan. Adakah sama orang yang menuntut ilmu, orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Adakah sama? Tetapi dalam istifham itu ada sesuatu yang dihina. Ada yang dihina. Dihina orang yang tidak berilmu dan diangkat orang yang berilmu. Hal yastawi alladhina la ya'lamun. Allah kata sama ke dua orang ni? Kerana tak payah tanya, memang persamaan, perbezaan itu nampak. Seorang jahil, seorang mengetahui. Tetapi Allah tanya sebagai suatu taubih untuk menunjukkan penghinaan. Sangat menghina. Adakah orang serendah ini, sebodoh ini akan mendekatkan diri kepada Allah? Adakah orang sebodoh ini, serendah ini, orang ini akan diterima ibadahnya? Itu suatu penghinaan. Kerana ikhwatul iman, Al-Ghazali menyebut kepada kita bagaimana tuntutan kita ini menuntut ilmu. Subhanallah. Ikhwatul iman, ilmu apakah yang kita nak tuntut? Tidak ada lain ikhwatul iman, ilmu yang kita nak tuntut adalah ilmu Allah. Ilmu daripada Al-Quran, ilmu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menurunkan wahyunya kepada insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak menurunkan wahyu selain daripada insan yang bernama Muhammad di akhir zaman ini. Kesemuanya kita mesti mengambil daripada Muhammad. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat dia, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau hidup kamu ini penuh dengan pertengkaran, tanaza', penuh dengan persengketaan, perdebatan, maka kamu kembalikan kepada acuan yang sebenar. Hidup tak sepatutnya bertengkar. Hidup tak sepatutnya kita berkelahi. Tapi kalau terjadi begitu, farudduhu, ini ada perintah. Ada perintah. Farudduhu, rudduhu. Allah perintah ke semua orang itu. Allah perintah ke semua orang itu. Kembalikanlah urusan mereka itu kepada Allah dan Rasul. Kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasul. Maka kata Al-Hafiz Ibn Kathir, Allah di sini bermakna kembalikan urusan kita itu kepada Alkitab. Allah yang menurunkan Alkitab, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dan menjadi hidayah kepada orang yang bertakwa. War Rasul, kembalikan kepada Rasul, iaitu kepada sunnah Nabi, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwatul iman, tidak ada lain daripada sunnah baginda yang akan menjadi tempat kita kembalikan, murajaah kita, tempat kita merojak, tempat kita mengambil istifadah, tempat kita mengambil kepahaman, tempat kita mengambil hujah, kita istidlal, mengambil hujah-hujah yang ada kesemuanya daripada Alkitab dan Sunnah. Ini kerana ikhwan, semua orang setuju benda yang kita nak rojak itu, benda itu tidak boleh ada unsur pembohongan.
Ini kaedah ini dunia pun setuju, semua orang setuju. Kita ada berbalah, balah. Orang Kelantan kata balah. Orang belah utara kata berkelai. Kita balah. Bergocoh. Lagi satu bergocoh. Bergocoh. Nak gocoh tak gocoh. Duk bergocoh. Kita duk bergocoh, berkelai lah. Kemudian tak selesai. Kemudian siapa dia orang yang boleh datang menyelesaikan perbalahan ini? Siapa dia? Ambil satu orang. Kata si Fulan. Orang yang berbalah ni tengok si Fulan tu, dua-dua tak setuju. Kenapa? Kaki pembohong. Kita nak rujuk kepada kaki pembohong boleh ke? Mahkamah ada kes, ambil saksi. Mahkamah mendapati yang nak jadi saksi kes ini kaki pembohong. Mahkamah tolak dia. Dia mesti orang yang tidak ada, kita kata dia tidak ada rekod keburukan. Dalam dunia ni, siapa tidak ada rekod jenayah? Di atas nama makhluk Allah ni, semua ada rekod. Ima sikit, ima banyak. Ima nampak, ima tak nampak. Tapi ada rekod belakang. Jadi kita ini dalam nak berurusan, nak menentukan, nak mengambil hidayah, nak mengambil pelajaran, nak mengambil bimbingan, kita memerlukan suatu tempat rujukan yang kita yakin dia tidak berdusta. Apabila kita mengkaji ikhwatul iman, dalam dunia ini hanya dua benda sahaja kita berani sebut dia tidak berbohong. Yang pertama Al-Quran. Allah katakan waman asdaqu minallahi haditha waman asdaqu minallahi qila dalam surah An-Nisa. Siapakah perkataannya yang lebih benar kalau bukan perkataan Allah? Siapakah yang lebih benar ucapannya kalau bukan kalam-kalam Allah? Dan mana orang daripada orang Islam ini berani menyatakan Al-Quran tidak benar? Kalau ada yang sanggup kata demikian, kita pun ingin melihat wajah dia macam mana. Macam beruang ke? Macam orang ke? Kalau ada insan berani menyatakan bahawa Al-Quran tidak benar, ada unsur pembohongan, dia tak payah cakap, dia i'tiqad sahaja macam tu. Di saat dia i'tiqad itu, dia telah keluar daripada Islam. Lebih-lebih dia melafazkan i'tiqad itu. Saya percaya pada menyatakan bahawa Al-Quran itu yang ada 114 surah itu bukan kesemuanya betul. Bukan kesemuanya betul ya. Bukan kesemuanya betul. Kita terimalah Quran, jangan terima semua. Kita kata Quran menyatakan la raiba fi. Tak boleh ragu dengan semua. Akhirnya dia tak boleh pakai. Quran ni bukan cakap betul belaka. Dia kafir masa itu. Kerana kaum muslimin telah pun sepakat bahawa Quran tidak berbohong. Yang kedua, ikhwatul iman, kaum muslimin telah sepakat benda yang tidak berbohong kedua adalah sunnah Rasulullah. Orang sambut maulud Nabi. Orang sambut Ma'al Hijrah, orang sambut Isra' Mi'raj. Macam-macam orang sambut. Marilah kita tanya pada orang yang sambut-sambut itu, kau percaya tak Nabi Muhammad ni bohong? Nabi Muhammad ni semua dia cakap benar ke? Tiba-tiba dia jawab, yalah Nabi Muhammad pun orang biasa kan. Ada masa dia cakap betul, ada masa dia cakap bohong. Dia kiaskan Allah, dia kata kan orang besar-besar pun semua lagu tu lah. Dekat-dekat pilihan raya cakap benar, lepas tu cakap bohong pula. Ini contoh sahaja.
bukan untuk siapa-siapa lah. Dia contoh Nabi Muhammad macam tu. Kalau dia berani menyatakan Nabi Muhammad berbohong, maka dia kena berani mendengar pula hukum yang Allah turunkan kepada dia. Maka orang yang syak dengan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sebut di dalam ayat dia tentang qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Surah At-Taubah. Katakanlah, adakah dengan Allah itu kamu nak bermain-main? Kamu nak tuduh bukan-bukan kepada Allah? Dengan Rasulnya kamu nak main-main, kamu nak tuduh bukan-bukan? Dengan ayat-ayatnya kamu nak main-main, kamu nak buat bukan-bukan? Ingat baik-baik. Kalau kamu bertindak demikian, kamu ingat demikian, kamu lafaz demikian, qad kafartum ba'da imanikum, kamu akan bertukar menjadi kafir walaupun tadinya kamu beriman. Ikhwan, Quran dan Nabi Muhammad semua orang sepakat dia benar. Al-Quran juga kata wa innaka la'ala khuluqil azim. Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Habis. Ini bukan kata orang Islam terima, orang bukan Islam terima. Profesor Maurice Bucaille, seorang profesor, tak silap saya dia Jerman kot. Dia menulis buku bagaimana dia mendapat hidayah. Dia seorang kafir mendapat hidayah kerana mengkaji apa yang Nabi cakap. Apa yang Nabi cakap. Ada orang kafir baca ayat Quran dan dia tanya, ayat Quran ini mengikut percaya orang Islam turun ke siapa? Orang jawab, Quran turun pada Nabi Muhammad. Dia tanya satu soalan, siapa dia Muhammad? Orang pun cerita dia Rasulullah. Ceritalah tentang riwayat hidup dia sikit. Maka si kafir ini bertanya satu soalan, Nabi kamu ni, Nabi Muhammad ni, dia pernah tak berlayar di laut? Dia tanya soalan tu. Jadi kebetulan yang tanya seorang kapten kapal. Dia seorang ahli pelayaran. Dia seorang rehlah. Orang jawab tak pernah. Nabi Muhammad tak pernah berlayar. Habis dia pergi daripada Madinah ke Mekah pakai jalan darat. Dia berjalan. Dia hijrah pakai jalan darat. Habis dia naik ke langit Isra Mi'raj. Itu urusan Allah. Dia bila dengar macam tu, tak apalah, dia balik negeri dia dan berita selepas itu dia masuk Islam. Orang tanya macam mana dia masuk Islam? Dia kata, kalau kamu jawab pada aku Nabi Muhammad itu pernah berlayar di laut, aku tidak akan masuk Islam. Tapi kalau kamu kata Nabi tak pernah berlayar, aku masuk Islam. Sebab bila dia baca Quran menceritakan tentang kedudukan bintang di waktu malam. Quran menceritakan tentang alunan ombak. Quran cerita ayat masin dengan ayat sungai. Akhirnya ayat bukit masuk jadi ayat sungai. Ayat sungai akan masuk ke muara, ke kuala dan akan bertemu dengan laut. Bertemu, bercampur, tapi laut masin, sungai tawak. Hatta kalau bercampur, jatuh sampai ke dalam laut. Dalam laut itu akan jadi dua jenis air. Di atas masin, di bawah dia tawak. Dia kata, kalau Muhammad pernah berlayar, bermakna Muhammad bercakap pengalaman. Tapi kerana Muhammad tak pernah berlayar, ini bukan pengalaman. Ini miracle, kata. Keajaiban. Kalau keajaiban, benarlah dia Rasulullah. Aku masuk Islam. Oh, subhanallah. Semua tahu Nabi Muhammad tak berbohong. Di atas dasar dan fakta itu Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berbalah, bergocok,
kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dua sumber dalam dunia belum ada rekod pembohongan, belum ada. Nabi sebut dalam hadis, kalau lalat jatuh dalam air, tekan lalat itu, masuk dalam air, angkat, buang lalat, minum air. Dan sahabat tak macam kita. Sahabat tak bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kena sahabat sami'na wa ata'na. Kita ni tak boleh, kita tanya. Oh, kita kata kotak ni. Apa lalat-lalat ni? Kat mana saya pernah pergi kedai lalat? Kedai pun jadi lalat. Ada pakcik kedai lalat sini. Pergi kedai makan. Tapi tak ada lah, bukan dia buat sup lalat. Tidak, nama dia kedai lalat. Sahabat buat, bila jatuh lalat dalam gelas macam ni jatuh, sahabat akan bagi dia masuk ke dalam, rejam dia, lemaskan dia, dia mati, angkat buah, minum air. Orang kafir kaji ni, tujuan dia kaji untuk menyatakan Muhammad ni tak betul. Tapi bila dia kaji, subhanallah, dia kata lalat bila dia jatuh, dia akan jatuh dengan sayap, dan sayap dia jatuh dalam air akan jadi racun. Rejam dia, bila sayap dia jadi imbang, dia imbang antara racun dengan penawar. Maka air tadi tidak jadi mudarat. Subhanallah, subhanallah, dia tak pernah berbohong. Sebab ketika Nabi buat begitu, kerana Allah yang suruh. Allah yang suruh. Dia duduk di Mina. Nabi kita Muhammad duduk di Mina. Ini mungkin pada musim-musimnya akhir jugalah daripada sebelum berlakunya hijrah. Dia duduk di Mina tengah malam. Tiba-tiba datang Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar Mekah datang daripada Mina. Kata Muhammad, kita dah lama dah berkelahi. Lah ni kita berdamai lah. Kita buat MOU. Kita buat MOU. Suatu memo of understanding. Terus berkelahi lah. Tak larat nak lawan dah ni. Tapi macam ni lah. Kau jangan rugi, kami jangan untung. Kami jangan untung, kau jangan rugi. Kami jangan rugi, kau jangan untung. Timbang tara. Sekarang ni minta satu je. Dulu kau pergi daripada Mekah ke Palestin, kau naik sampai langit, tak pernah kami suruh pun. Hang nak pergi sendiri. Hang buat benda pelik-pelik ni kami tak pernah suruh. Tapi hari ni sebagai kita punya MOU, kalau yang kami minta ni hang boleh buat, maka kami akan terima agama hang sepenuhnya. Tapi kalau yang kami minta hang tak boleh buat, hang pula kena terima kami seluruhnya. Dengar pun takut. Macam janji ditepati pula. Jadi masing-masing menepati janji. Ya, apa? Bincang. Macam ni Muhammad. Abu Bakar takut dah. Umar dah takut dah. Apa mereka nak minta ni? Dan mereka ni mesti ada planning. Bolehkah? Kalau kau boleh buat Muhammad, kami akan terima kau seluruhnya. Kalau kau tak boleh buat Muhammad, kau kena terima kami seluruhnya. Kau tinggallah Islam, kau ikut kami. Kami tinggal agama kami, ikut Islam. Apa dia? Meni Muhammad, kau tengok bulan di langit. Tengok. Masa tu bulan pun mengambang elok. Di kawasan Mina macam tu punya lapang. Kita duduk di kawasan Mina kan, kita pergi Mekah. Apa yang menghalang kita tengok langit? Mina bukan penuh pokok-pokok macam ni. Mina tanah yang lapang. Angin datang, ada bukit di Mina. Jadi Mama, bulan. Mungkin kita duduk di Mina tu kita boleh nampak bulan besar-besar lampu ni. Nampak clear. Langit putih bersih, tak ada awan. Nampak macam orang gantung bulan. Itu yang dia boleh pergi berbulan madu di awan biru tu. Bulan mata gantung. Okey Muhammad, sekarang ini
kau belah bulan tu. Abu Bakar golek kepala. Abu Bakar kata habis hari ni. Yang ni yang mereka suruh Muhammad buat. Rupanya betul dah. Mereka dah sepakat dah. Mereka dah syura dah di kalangan mereka. Benda ni memang insan tak boleh buat. Siapa yang kawal obit-obit ini semua? Habis dah sahabat-sahabat pakat dua golek kepala. Kau belah bulan, tak belah bulan itu tak terbelah dua pun tak apa, tapi nampak dia punya syakha, rekahan dia. Nampak rekah dia. Apa nak buat? Memang Nabi tak mampu, dia insan. Dia berdoa kepada Allah. Betul ke aku minta kepada Allah? Nabi minta dengan air mata, minta kepada Allah. Beberapa sahabat cerita Nabi angkat kepala naik ke langit. Kemudian Jibril datang. Ta'atani Jibril. Jibril datang pada aku. Jibril kata, Muhammad, isyaratkan jari telunjuk kamu ke bulan. Nabi isyarat. Berlaku rekahan itu. Iqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar. Kamu sudah hampir dengan kiamat. Telah berlakulah rekahan pada bulan. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu hadha sihrun mustamir. Jangan bimbang Muhammad. Yang tengok ni, depa akan kata kau ini tukang sihir. Sihrun mustamir, inilah keturunan sihir. Tok dia ajak pak dia mesti ajak dia. Mustamir, istimrar. Belah bulan, ya belah bulan. Dalam hadis Bukhari kata, bila belah bulan, sebahagian bulan itu turun ke Bukit Mina. Dia turun ke Bukit Mina dan dia naik, dia bersentuh. Itu hadis Bukhari. Hadis palsu pula cerita, bulan itu masuk ke dalam baju Nabi, keluar ke lengan ini. Itu hadis palsu. Itu nama dia hadis merepek. Bulan bukan besar telur ayam nak masuk ke baju. Bulan satu planet. Hadis yang sahih kata berlaku rekahan, dia bergerak. Yarau ayatan, semua ni tengok ayat Allah. Semua tengok. Hak yang pakai kacamata pun pakai pun nampak, buka pun nampak bulan. Subhanallah. Dan kesemuanya berlaku dengan izin daripada Allah. Kesemuanya terkejut. Abu Jahal, Abu Lahab, pemimpin-pemimpin terkejut tengok. Muhammad boleh buat. Muhammad boleh buat. Kena dah kita. Masing-masing duk bercakap, hang lah minta sangat. Awak tak minta dia pegang bulan. Subhanallah. Habis-habis Nabi kata, macam mana perjanjian kita? Mereka menyatakan, hadza sihrun mustamir. Kami suruh kau buat, bukan suruh kau pakai sihir. Tolak juga. Masa duk balik tu, sebab hati-hati mereka itu meyakini hebat Muhammad ini. Tapi mereka tidak datang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, satu perempuan Yahudi panggil Nabi buat kenuri. Dia sembelih kambing. Nabi suka makan kambing. Saya duk tengok kambing jalan tu duk geram dah. Maksud Nabi suka makan kambing, kita pun suka makan kambing lah. Tapi orang kita tersilap. Nabi suka makan kambing, dia suka balai rokok. Dia tersilap sunnah. Apa? Sembelih kambing, masaklah cara orang Arab masak, pangganglah dalam tanur. Tanur ni dapur dalam tanah. Buah api dalam tanah. Sembelih buang kulit, ikat-ikat dengan dawai. Dia gantung kambing itu selama 1 hari suntuk. Dia pakai bara kan, tak ada api bara. Jadi bara itu duduk dalam tanah. Dia pakai tanur. Dia akan bakar daging tu dan dia akan tak di bawah itu besen, satu tadahan. Bila panas kan, segala lemak-lemak yang ada pada daging tu dia akan cair jadi minyak. Dia jatuh dalam
dalam qadah tu, dalam tadahan tu. Lalu dia angkat, dia lepas, dia buang balik, dia angkat. Oh, daging tu sedap. Dia berbual lah rempah ratus dia. Cerita pun lapak lah ni. Sedap. Tak nak harap kita boleh makan, sedap tanur rasa. Lepas tu dia, Nabi suka makan zirak. Zirak ni belah daripada lutut ke paha kan, zirak. Nabi suka makan kawasan tu, daging. Maka dia potong bagi Nabi. Ya Muhammad, mai makan, aku suka makan ni. Aku kalau masak kambing aku ingat kat hang. Nabi makan. Rupanya dia jahat. Dia nak tengok Nabi kita Muhammad ini benar ke tak benar. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata apa? Sebelum Nabi main tu dah masak dah, dia tabuk racun di atas laham itu, di atas daging tu dia tabuk racun. Tak, Nabi macam biasalah nak makan. Nabi datang dengan sahabat makan, tengok, oh sahabat kata lazat awi-awi, dia kata sedap ni. Sedap ni ya Rasulullah. Jadi sahabat pun makan. Bishr dia makan. Nabi pun makan. Perempuan ini masuk dalam, dia mengintai daripada luar. Tengah Nabi duk kunyah, mungkin sikit dah tertelan. Tiba-tiba Nabi tengok sahabat di sebelah ni macam tak boleh menyawa. Semput dah dia. Nabi panggil perempuan itu. Nabi kata, apa ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir kata, Nabi terdengar perkataan la ta'kulni, jangan kau makan aku Muhammad, kerana telah dibubuh racun atas aku. Ini mungkin mukjizat. Dia kata, kau bubuh apa ni? Dia kata, aku bubuh racun. Kenapa? Sebab aku nak pastikan kamu ni Nabi ke tidak. Kalau kamu makan tak mati, kamu Nabi. Kalau kamu makan mati, kamu pembohong. Sebab dalam Taurat menyatakan Allah akan memberi ismah kepada para Nabi. Allah beri perlindungan yang ajaib kepada para Nabi. Maka terbukti sahabat Nabi itu mati. Nabi tak mati. Nabi katakan, aku tak mati, aku Rasul. Lagi-lagi dia jawab. Dia kata, pandai sungguh main sihir engkau Muhammad. Dia tahu dah kebenaran. Yahudi tahu Nabi benar. Musyrikin tahu Nabi benar. Tapi mereka tak ikut. Maka Allah minta kita jangan jadi macam tu. Dalam dunia ni, benda yang paling benar Al-Quran dan Sunnah. Tak pernah bohong. Quran kata neraka ada, Sunnah kata neraka ada, demi Allah dia ada dan orang mati dah tengok. Quran kata siksa kubur ada, nikmat kubur ada, pertanyaan dalam kubur ada, demi Allah dia ada, tak pernah bohong. Maka Allah kata berpeganglah yang tak bohong ni. Apa dia? Al-Kitab was Sunnah. Kitab dan Sunnah Nabi. Hak lain jangan pegang. Apa itu kewajipan kita ikhwan mempelajari apa itu kitab dan sunnah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa iza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada satu pelajaran. Nabi menceritakan kepada kita tentang umat dahulu rosak, umat dahulu dibinasakan Allah. Antum tahu Ad, Samud, bangsa Iram, Iramazatil Imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dahsyat, arkitektur dia sangat dahsyat, tak ada orang boleh tanding dia. Akhirnya dia Jahanam, bangsa Iram. Fir'aun boleh buat imad, piramid yang dahsyat.
Bangsa Iram, kita pergi ke Jordan, kita ziarah satu tempat yang nama Bitra, peninggalan umat-umat silam. Bukit yang tajam-tajam tu, dia boleh ukiak menjadi bukit yang bulat. Tiang-tiang dia besar-besar ni 2-3 kali ganda di Bitra. Dahsyat. Mereka telah dibinasakan Allah. Kita pergi kepada Laut Mati di kawasan lereng bukit itu, ke Jordan. Mereka telah mati. Ke Wadi Musa, kita tengok Ain Jalut, Tasik Payu, kita tengok. Ini semua peninggalan umat lama. Mereka telah binasa, dan binasa lain macam. Dalam surah Yasin cerita macam mana mereka binasa, lain macam. Illa ka'nat sayhatan, dengan satu sayhah, satu suara yang kuat, tiba-tiba hancur mereka. Satu kampung dihantar satu nabi, 2 nabi, 3 nabi. Orang kampung tak terima, akhirnya Allah binasakan. Allah binasakan. Maka Nabi cerita dalam hadis Bukhari Muslim, kenapa umat dahulu mereka dibinasakan. Ini pelajaran dia. Nabi kata apa? Nabi kata, innama ahlaka man kana qablakum. Kamu tahu dah umat dahulu binasa. Kenapa? Kerana yang pertama, kathratu su'alihim. Mereka suka bertanya pada Nabi dahulu, tanya-tanya, tapi satu pun tak buat. Ini satu sistem pengajian yang sangat terkutuk. Kita mengaji semua bab, tapi bab yang kita belajar tu satu pun tak buat. Ini nama dia pengajian Bani Israel. Allah laknat. Tanya hebat, sampai ustaz naik ketak. Dia tanya, ustaz pecah peluh, tapi dia tak buat. Orang dahulu ni kasratu su'alihim ala anbiya'ihim. Tanya Nabi mereka, tanya. Bila mereka buat, wa khilafuhum ala anbiya'ihim. Bila mereka beramal tak sama dengan mereka tanya, tak sama dengan jawapan Nabi. Mereka bertentangan dengan Nabi. Maka Nabi kata, halaka man kana qablakum. Allah binasakan mereka kerana sikap ini. Subhanallah. Jadi ikhwan, apa pelajaran dia ikhwan? Pelajaran dia satu. Apa yang datang daripada Nabi, kalau kita ragu, kalau kita tak buat, itu salah satu daripada episod kehancuran hidup ini. Ada satu buku yang menarik ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sangat menarik. Nama dia Ada' wa Dawa. Ubat dan penawar, penawar dan ubat. Sangat menarik buku ni. Ibn Qayyim cerita binasa, ayak bah, gempa bumi, halilintar, petir menyambar bumi. Kesemua ini, kata Ibn Katsir, berpunca daripada tunjang yang satu, maksiat ahli bumi. Allahu Akbar. Rosak bumi kerana maksiat, dia kata. Kerana Allah berfirman, fa'ahlaknahum bidhunubihim. Kami hancurkan mereka kerana dosa mereka. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami cipta generasi yang baru yang tidak derhaka kepada kami. Allahu Akbar. Sangat dahsyat. Pasal itu ikhwatul iman, Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Kalau Nabi buat benda itu, aku tidak tinggal, besar atau kecil. Kerana itu perjalanan Nabi. Nabi kata apa dia? Fa iza nahaitukum an syai' fajtanibuh. Kalau aku arahkan kamu tinggal satu benda, kamu mesti tinggalkan. Kalau tidak, kamu hancur. Wa iza amartukum bi amri. Tapi bila aku arahkan kamu buat satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum. Kamu laksanakanlah itu mengikut kondisi kemampuan kamu dan keadaan kamu. Buat yang terbaik. Ada masa kita nak buat paling baik, tapi halangan begitu banyak. Buat apa yang boleh, tapi jangan tinggal sampai semua. Tapi kondisi tidak menghalang. Buat seluruhnya aku perintahkan. Tinggal semuanya aku larangkan. Sikit pun tinggal apa yang aku larang. Subhanallah. Di situ ada pelajaran ikhwan. Kenapa kita belajar Quran? Kenapa kita belajar sunnah? Kita tak mau binasa. Kita ingat
Binasa apa? Hari ini bangunan naik pelan tinggi, kemajuan begitu hebat. Ya. Tengah bangunan mencakar langit, tiba-tiba hujan tak turun setitik pun. Siapa punya urusan hujan turun? Setitik hujan tak turun. Kita buat tu, kita buat ni, tanam pokok tu, dusun tu, setitik hujan tak turun. Kita kata satu titik qatrun minas sama, tak ada. Setitik tak turun. Macam mana nak buat hujan turun? Orang buat hujan tiruan. Bawa kapal garam ke laut, tembak garam naik ke atas. Berapa tannya garam tembak naik ke atas. Maka garam tu akan dibawa oleh angin naik ke atas. Dia pergi ke awan tengah laut lah. Masuk bercantum dengan awan. Terciptalah hujan tiruan. Supaya berarak mendung kelabu itu berlaku. Beraraklah mendung kelabu. Tiba-tiba tembak di laut, ayat hujan turun dalam laut juga. Darat tak turun. Tetapi Nabi bukan ahli saintis, dia boleh ajak kita macam mana nak bagi hujan turun. Subhanallah. Huwa Rasulullah. Dia ajak kita salat istisqa. Bukan tembak garam naik ke langit. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang ramai-ramai seluruhnya keluar di padang. Berpuasa sebelumnya. Seluruh miskin, kaya, binatang, manusia, uzur ke sihat, seluruhnya keluar ke padang sembahyang 2 rakaat dan menyampaikan khutbah dan berdoa dalam khutbah supaya Allah menurunkan hujan. Rupanya ketika hujan tak turun, bumi terancam. Panas bukan-bukan. Hujan turun, bumi mendapat perlindungan. Yang menyebabkan hujan turun adalah sunnah Rasulullah. Sunnah sembahyang minta hujan. Allahu Akbar. Bagaimana sunnah menyelamatkan alam maya pada ini. Allahu Akbar. Kita duk ingat sunnah ni ratib dalam masjid lah. Kita punya ingat kepala kita ni memang kena picek elok. Kuman masuk apa lah. Kita bila kata sunnah nampak ratib, la ilaha illallah. Bila kata sunnah nampak tahlil, la ilaha illallah. Bila kata sunnah nampak sambutan mulut Nabi. Sunnah sembahyang istisqa menyelamatkan alam. Gerhana bulan. Gerhana bulan. Bila jadi gerhana bulan, kita baca Sahih Bukhari. Baca Sahih Bukhari. Bila jadi gerhana bulan, Nabi berada dalam satu keadaan yang sangat dahsyat. Kan Nabi tak bagi kita pakai baju labuh kan? Jubah labuh tak boleh. Kain labuh, orang perempuan dibenarkan. Ini orang lelaki-lelaki. Dia panggil isbal. Isbal. Nabi tak benarkan orang lelaki-lelaki pakai seluar, pakai kain, pakai jubah sampai menutup mata kaki dan turun ke bawah sama dengan tumit. Nabi tak benar. Orang perempuan kena pasal aurat. Orang lelaki-lelaki dia nak isbal. Jangan isbal. Atas nampak apa? Buku lali tu nampak. Nak jangan tutup. Tapi bila berlaku gerhana matahari ni, pelik. Nabi jadi cemas. Apa jadi? Nabi masuk dalam rumah, Nabi jadi tak tentu arah, cemas. Dia pakai baju perang. Dia pakai baju perang. Dia punya takut bila matahari jadi gerhana tu, dia jadi tak tentu arah. Kenapa? Kerana bukankah matahari itu satu daripada planet? Kalau terancam dia, jahanam alam ini. Jahanam. Maka Nabi takut. Nabi ingat kiamat ni.
Bila berlaku gerhana matahari, Nabi rasakan kiamat. Dia jadi tak tentu arah. Dia masuk dalam rumah, dia pakai baju perang, dia keluar mai. Sahabat jadi macam tak abang pun nak pergi perang. Dia jadi gelabah. Boleh faham belaka ni? Ni bahasa Pulau Pinang ni. Nak cakap kecek Kelantan ni tak erti ya. Kelantan ni bahasa dia dalam sikit. Dia punya idgham ma'al ghunnah tu masuk dalam. Kita tak izhar halqi je. Nabi jadi gelabah ni faham kan? Tak tentu arah. Pakai baju perang. Jadi kalang kabut. Pak cik orang Kelantan juga nampak muka macam Kelantan. Jadi dia masuk, dia keluar. Apa dia buat? Apa dia? Yajurru ridaahu. Adalah hadis Bukhari. Dia tarik kain selendang dia menghela ke tanah. Sedangkan dia tak bagi buat begitu. Tapi dia buat. Isbal. Dia buat. Kenapa? Tak tentu arah. Dia tengok tu tak tentu arah. Pasal apa? Pasal bila berlaku sesuatu kepada matahari, itu tanda hari kiamat. Kan Nabi kata tidak berlaku kiamat sampai matahari terbit ke sebelah barat dan manusia dapat menyaksikan peristiwa itu. Dalam takut-takut itulah Jibril turun. Muhammad semayang 2 rakaat. Nama dia semayang khusuful qamar, khusuful syams, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Planet ini berada dalam tak stabil. Yang menyelamatkan planet ini 2 rakaat ahli bumi. Dan siapa yang ajak 2 rakaat gerhana bulan matahari? Rasulullah ajak bagaimana menyelamatkan bumi ini. Allahu Akbar. Orang kampung orang kampung kan. Saya tak tahu lah sini. Ni cerita kampung lain, Pasir Dua Butir, kampung dusun. Depa ni kalau jadi gerhana bulan, gerhana matahari, kalau gerhana bulan, dia pergi ke pokok-pokok yang tak berbuah. Dia cakap dengan pokok. Dia kata, tengok atas gerhana, kamu tak berbuah, aku potong kamu. Dia buat pokok macam pergi sekolah lagu dia. Dia cakap dengan pokok. Jadi dengan kehendak Tuhan, Allah ni nak menguji hamba dia. Tengok tahun tu pokok tu berbuah. Pokok jantan pun ada buah. Ayam jantan pun bertelur. Oh, dia kata tengok. Dia kata ni. Dia kata gerhana ni ada kelebihan dia. Tak ada. Itu bukan kelebihan, kegilaan. Bukan Nabi suruh pergi berkecek dengan pokok. Nabi suruh sembahyang 2 rakaat. Bila berlaku gerhana matahari, kebetulan hari gerhana matahari itu, hadis Bukhari kata anak laki dia meninggal. Ibrahim, hadis Bukhari menyebut Ibrahim. Dia dengan Maryah Al-Qibtiyah ada anak nama Ibrahim. Ibrahim mati. Jadi orang pakai cakap lah, ini semua ni apa sini pakai bahasa apa? Nak cari bahasa tu. Kalau bahasa utara senang. Bahasa utara dia kata sie. Apa? Nak kata bahasa sini apa cik? Ni tahu tak pasal apa jadi lagu ni? Kalau orang utara kan, dia kata ni pasal Malang lah. Sia. Dia kata ni Malang ni. Ni hang punya pasal lah ni. Hang punya pasal lah ni. Ni anak hang pergi mati pasal apa? Dia kaitkan. Sia tu dia kaitkan. Nabi kata tak. Matahari dan bulan 2 tanda kebesaran Allah. Kalau satu dari keduanya ataupun kedua-duanya berlaku gerhana, Nabi kata sembahyanglah 2 rakaat. Di situ menunjukkan bagaimana sunnah kita duk ronjok, duk belajar ni, sunnah berhubung dengan alam, sunnah Nabi menyelamatkan alam ini. Orang Cina pula percaya kenapa gerhana jadi? Sebab naga makan bulan. Bila naga makan bulan, maka orang Cina, ini Cina di Cina lah, bukan Cina di Kelantan, Cina di Cina. Mereka buat apa?
dia pukul tin, pang 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 pang, bagi bising, naga terkejut, muntah balik bulan. Tak jadilah gerhana. Subhanallah. Jadi sama macam orang India, dia pun ada Thaipusam kan. Hari Thaipusam. Sini ada Thaipusam? Tak ada mana. Di Penang ada. Mujuk saya orang Kelantan, saya bukan orang Penang. Dia pada Thaipusam. Thaipusam ni dia pada angkat Tok Kong, dia pada Tuhan, dia pada Thaipusam ni dia nak bagi kahwin. Ini pun yang cerita pun India juga. Nak bagi kahwin. Jadi dia ada tangga, anak tangga tu 1000. Dia Pulau Pinang lah. Anak tangga tu 1000 langkah naik ke atas bukit bendera tu. Jadi kena bawa Tok Kong tu sampai ke atas. Apa nak kahwin di situ, Tok Qadi duduk di atas tu. Jadi Tok Kong betina ni dengan Tok Kong jantan ni, Tok Qadi tunggu di atas, Sami di atas nak kahwin lah. Pantang dia satu aja. Jangan ada orang bersin. Hacim ah, jangan ada. Kalau orang bersin bermakna tak jadi kahwin, tunda tahun depan pula. Bukan tunda 3 hari, tahun depan. Kenapa ambil kursus kahwin lain? Jadi bila dah dua berhala ni main nak menikah, mesti ada orang bersin. Pakcik kecik saya tak faham langsung. Gapo pakcik kecik ni? Memang dia kena duduk situ. Memang kena bagi bersin. Sebab kalau tak bersin, dia pak kahwin, Thaipusam tak ada dah lah. Jadi nak kena bagi ada tu kena bersin. Bila dia bersin, maka Sami seronok lah pasal tahun depan Thaipusam ada lagi. Jadi Tok Kong ni nanti marah lah. Tok Kong kata, kamu ni siap. Kerana kamu ni aku tak kahwin-kahwin. Gitulah. Demikianlah orang Arab pun. Dia faham kata gerhana ni pasal mati anak Nabi. Nabi kata tak. Tapi Nabi takut gerhana bulan matahari jadi. Kenapa? Kedudukan alam tidak stabil. Maka Nabi suruh kita sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas tu baca khutbah dan berdoa kepada Allah. Dan Nabi sembahyang gerhana macam mana? Nabi sembahyang gerhana, sembahyang sampai gerhana di langit hilang. Dia baca surah panjang. Dia bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum, gerhana hilang. Maka dia pun baca khutbah dan menceritakan tentang kedudukan gerhana. Apa yang saya nak sampaikan, begitulah. Ya Allah suruh kita rojok sunnah Nabi itu. Sunnah itu adalah nyawa kepada alam ini. Orang sains nak selamat alam macam mana? Depa ada hari selamatkan bumi. Apa dia? Satu hari itu ada 1 jam di satu tempat, jangan siapa pun menyalakan elektrik pakai lilin. Bagi bumi rehat 1 jam. 1 jam bumi rehat tanpa elektrik, umur dia boleh panjang 100 tahun. Itu dia. Hari bumi dia panggil. Hari selamatkan bumi. Ini orang-orang geografi lah, ilmu alam, mereka buat kaji. Ada hari selamatkan bumi daripada plastik, sampah. Mesti kita pakai barangnya recycle. Kita semula. Supaya barang tu tak disimpan dalam bumi, plastik tak hancur, tanah kita ini akan jadi racun. Maka di Pulau Pinang ada semua tu dia pakai benda yang boleh recycle. Plastik. Ada hari di Pulau Pinang tak siap-siap hari Sabtu. Hari Sabtu kebanyakan petrol pump kita beli barang kat dia tak akan bagi plastik. Jadi kita beli banyak barang, kalau kita nak plastik, kita kena beli plastik tu kat dia. Lalu dia bagi percuma, kena beli. Maka hari Sabtu dia tak ada plastik. Hospital dia dah tak pakai dah form tu. Yang ada berbihun kan, form tutup tu. White form tu kan. Dia tak pakai sebab yang tu dia sama dengan benda yang orang bubuh dalam keranda orang bukan Islam tu, dia bubuh tu. Bila bubuh tu, mayat itu tidak rosak. Tapi yang tu dipakai duk buh nasi kita beli di tepi jalan tu. Maka di Pulau Pinang dia tak benarkan pakai yang tu. Dia suruh pakai yang jenis apa?
jenis retah ni. Dia buat form lagu tu juga, tapi dia jenis retah. Subhanallah. Orang buat usaha macam-macam nak selamatkan bumi. Nak selamatkan bumi. Tapi rupanya bila kita belajar hadis ni, ada cara selamat bumi. Ada cara selamat bumi. Sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Dia tak ada sembahyang tolak hujan. Tengok hujan lebat ni, mari kita sembahyang minta ke Tuhan angkat sikit hujan. Tak ada. Tak boleh. Tak boleh sembahyang minta hujan naik. Yang bolehnya berdoa, ya Allah, hujan ni lebat, hujanlah di atas pokok-pokok, tanaman-tanaman, bukan ke atas kami. Itu ada. Nak sembahyang tak mau hujan, tak ada. Menunjukkan kepada kita, ikhwan, begitulah ihya'nya sunnah dengan kehidupan. Benar. Kalau orang itu dia buat apa yang Nabi tak benarkan dia buat, Nabi kata kamu binasa. Nabi tak bagi kita kencing. Sini panggil apa? Buang air dalam lubang, dalam ayak yang daim ni apa? Ayak yang kan dia tak berjalan kan. Dia duduk situ, kita pun sudah pergi fire atas dia. Pergi kencing atas dia, tak boleh. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Dia ada mudarat. Ya betul. Sangat mudarat. Lubang tu entakah lubang binatang ke? Dia tengah rehat dengan anak dia hari Minggu. Satu dia kata, buat hujan ni. Apa yang kawan tu kencing? Bewak pun dia berdoa dengan Tuhan. Dia berdoa dengan Tuhan. Ya Allah, ni apa punya payah preket main ni? Tolong Ustaz, ya Allah. Bewak doa Tuhan dengar juga. Tengok-tengok bengkak sana, bengkak sini. Sakit sana, sakit sini. Entahkah jin kah duduk dalam lubang tu. Dia juga makhluk Allah, liya'budun, beribadat pada Allah. Maka Nabi tak benar kan? Nabi tak, Allah laknat siapa dia? Orang yang buang ayak di kawasan orang-orang berhenti ni. Tempat orang awam kan berhimpun, orang pergi buang qada hajat di situ. Nabi kata kena laknat. Kena laknat, jangan. Nabi kata orang nak makan tak tahu bau gapo bau ni. Bau gapo ni. Orang marah. Sunnah itu ada kena mengena dengan alam. Ya, ada kena mengena dengan alam. Ada kena mengena dengan kesihatan. Nabi tak benarkan kita berwuduk dengan ayak musyammas. Ayak yang berada dalam takungan, yang takungan itu kena matahari kan, ayak tu jadi panas. Nabi kata jangan, nanti rosak kulit. Subhanallah. Kita mandi ayak panas terus. Ayak panas ni berwuduk pun makruh mazhab Syafi'i. Kita mandi terus, bunyi pun sejuk. Tengok langgak mazhab. Kita tak ikut mazhab. Ada adab dia, kita tak ikut. Subhanallah. Hubungan sunnah. Allahu Akbar. Pasal itu betul. Kalau benda aku larang, Nabi kata jangan buat. Satu pun jangan buat. Nabi larang maksiat, Nabi larang tu, Nabi larang ni. Tapi kalau aku suruh kamu buat, jangan tinggal, Nabi kata. Walaupun kita kata semayang gerhana bulan, kok mana selamat bulan ni? Semayang gerhana matahari, selamat kok mana? Kalau itu Nabi suruh, walaupun akal kita tak sampai nak menghuraikan, kita tetap buat. Kerana Nabi kata, rosak umat dahulu. Kerana mereka banyak bertanya, tapi bila buat, satu pun tak ikut. Kita jangan begitu, ikhwan. Kita ni sayang Nabi. Orang buat ceramah maulud, kita pi. Ustaz, macam mana nak sayang sunnah Nabi? Macam mana nak wujudkan cinta pada Nabi? Ustaz pun hurailah. Ayat liak semua jatuh habis punya duk hurai. Tapi bila balik rumah, satu benda pun dia tak buat. Jangan begitu. Jangan begitu. Karena itu ikhwatul iman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita. Pesan. Antum tengok Nabi memberi penjelasan kepada kita ini, ikhwan. Hatta antum tengok Nabi pesan tadi, kalau aku larang kamu jangan buat. Dia mesti ada mudarat. Saya contohkan satu saja.
tadi kita kuliah pukul 10 lah, pukul 11, sejam dah. Kuliah ni dia bukan boleh lama-lama, dia mengantuk. Tambah yang main pula macam mamak nasi kandang. Dia kuliah habis lama sejam 10, terlampau lama tu. Tu dah jadi overtime dah tu. Tapi saya nak bawa satu contoh yang akhir ini. Tengok, contoh ni kalau antum tengok, dia macam tak ada apa, tapi Nabi larang. Dan demi Allah, kalau Nabi larang, mesti ada mudarat. Kalau tidak mudarat dunia, mudarat akhirat. Mudarat akhlak, mudarat akidah, mesti ada. Dan seperti kata Imam Ibn Qayyim dalam Ada' wa Dawa', kalau akidah kamu mudarat, dunia kamu mesti mudarat. Orang kalau rosak akidah, mesti terlibat dengan syirik. Terlibat dengan syirik, dunia terancam. Sebab apa? Benda paling Allah benci ada di muka bumi ini, syirik. Antum bayang, kita tak suka dengan satu benda, tiba-tiba benda kita tak suka tu ada dalam rumah kita, dan kita balik, apa jadi? Kita bapak lah, kita tak suka isap rokok ni, tak suka, masalah lah contoh, nak isap-isap je lah. Tapi ada petua, kena isap sampai mampu. Jangan isap lagu tu je, rugi. Isap sampai mati terus, ni best. Jadi kita tak suka, masalah kita tak suka rokok. Tiba-tiba kita balik rumah, tengok ada kotak rokok dan anak kita sedang isap rokok dalam rumah kita. Jadi apa masa tu? Kalau tak silap saya, orang Kelantan kata jadi bergegeh. Betul, bergegeh. Akak bahasa lain pula ni. Jadi bergegeh pakcik. Bergegeh ni jadi nak gocor tak gocor. Bergegeh dengan anak dia. Kata, gapo kamu isap rokok? Dia kata, ayah tak sia rokok, ayah duduk di luar ah. Ayah dia bangun. Ni rumah siapa? Aku tumpang kamu, kamu tumpang aku. Aku anak kamu, kamu anak aku. Siapa bapak? Mu ke aku? Aku ni kalau tak suka dengan menatan ni. Menatan ni. Dia tak panggil rokok dah pakcik. Dia panggil menatan ni. Aku tak say dengan menatan ni. Ada ke mulut siapa dengan orang tu aku tak say. Itu tara kita. Antum bayang. Allah dia isytihar, dia benci syirik. Tiba-tiba di atas bumi dia buat ada syirik. Apa dia nak buat tu? Tak usah ambil syirik. Ambil satu benda yang nama dia riba. Dalam surah Baqarah, Allah kata Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau riba ada di atas muka bumi, Allah kata kamu mengisytiharkan perang dengan aku. Jadi apa alam ini kalau perang dengan Tuhan? Seperti Ibn Qayyim kata, bencana sana, bencana sini, tengoklah benda-benda haram ni banyak sangat. Allah benci sangat, maka dia tunjuk kebencian dia. Dia tunjuk benci dia. Riba sana, riba sini. Kadang maksiat tak ada pun. Taklah banyak sangat maksiat nama dia zina ke, buang anak korang. Tapi bencana masih turun. Kenapa apa? Kita berperang dengan Tuhan. Apa dia? Riba. Riba. Jom kita berperang, kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, orang yang mengambil riba, besok Allah di akhirat, Allah akan bagi satu pedang pada dia. Dan Allah akan kata pada dia, sekarang kita berlawan. Punya marah Tuhan macam tu. Tuhan nak cantah dengan tangan dia sendiri orang yang makan riba. Subhanallah. Subhanallah ikhwan. Tapi dunia ni pelik. Bank tu bank riba, dia buka dua kaunter. Ini konvensional, ini Islamik. Sangat pelik manusia ni. Satu orang dua kepala. Pelik. Tapi nak buat lagu mana kan? Ad-daruratu tubihul madhurat. Dalam fiqh dia kata, kalau dah tak ada gapo, babi pun melantak api ya. Kalau tak ada gapo nak makan kan? Tak makan mampu. Tak makan kita mampu. Babi melantak api ya. Tapi jangan lebih ya. Ala
qadariha kan. Dia di atas. Ini makan babi sedap, buat air asam pula, buat wudu pula. Oh tak boleh kan. Dia jangan dia sekadar makan tak bagi mampu. Ini makan sedap pula, minta air asam satu. Oh cicah pula dengan wudu. Lepas tu pergi panggang pula. Oh wek kita ni. Gapo. Makan macam tu. Ala qadariha. Atas kadar dia. Kan? Kita nak beli rumah, nak buat loan, tengok-tengok tak ada kemampuan. Ni ada bank. Ini Islamic, ini konvensional. Ini saja pilihan yang ada. Racun di tangan kananmu, madu di tangan kirimu. Aku tidak tahu. Tak tahu lah kita. Kadang-kadang racun datang macam madu. Madu datang macam racun. Tak tahu kita. Yang mana satu nak bagi. Tapi pilihan dia satu. Nak beli rumah, nak buat loan. Maka kita kata, kita pergilah kepada kaunter Islamik. Tapi hakikat dia, bank yang satu. Bank yang satu, dua kepala. Makhluk ni kalau ada dua kepala, makhluk cacat. Makhluk cacat. Kalau menatang dua alam pun kita tak sih makan. Ini bank dua alam. Nak buat ke mana? Nak buat ke mana? Dunia mengambil riba sedangkan Allah bermusuh dengan riba. Oh subhanallah. Dua kepala. Dua kepala kena potong seorang kepala. Kaedah dia gitu. Dia tak boleh dua-dua berfungsi. Kalau satu sekolah ada dua cikgu besar, tak boleh. Seorang kena jadi penolong kanan. Tak boleh cikgu besar. Jadi saya nak contohkan apa dia ikhwan. Benda yang Nabi larang, Nabi kata jauhi. Kalau kamu buat juga, kamu rosak dunia, kamu rosak akhirat. Dunia kita minta atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuba tengok, ada satu benda Nabi tak bagi buat. Tadi kita bagi contoh riba besar. Ini contoh yang tapi tak bagi buat. Apa dia? Ini daripada hadis Imam Bukhari. Nabi sebut apa dia? Nabi kata la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Nabi kata janganlah kamu berlebih-lebihan memuji aku sampai kepada peringkat sama macam orang Nasara memuji Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Katalah aku ini Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan aku ini adalah rasulnya. Apa yang Nabi tak bagi? Nabi tak bagi kita terlibat dengan atra. Apa dia? Memuji berlebih-lebihan. Puji Nabi lebih-lebihan ni tak mana masalah dia kan? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kamu ini, kamu begini, kamu begini. Dah melebih dah. Kerana kamulah ini ya Rasulullah, dah lebih dah. Apa masalah dia? Takkan bulan jatuh kot? Takkan tak. Kalau kita puji Nabi lebih, tengok hubungan larangan Nabi dengan alam ini. Kita puji Nabi lebih, Nabi kata jangan puji aku lebih. Dan puji Nabi lebih sampai kita beri sifat ketuhanan pada Nabi, itu kita masuk di dalam larangan Nabi. Sesuatu yang Nabi larang, Allah larang. Sesuatunya Allah larang kita buat, Allah benci. Sesuatunya Allah benci kita buat, Allah tunjuk kebencian dia dalam hidup kita. Siapa jadi mangsa? Tempat kita duduk jadi mangsa. Bumi jadi mangsa. Subhanallah. Sangat dahsyat ikhwan. Dalam pelanggaran kepada hukum Allah, pada sunnah Nabi ada kebinasaan hidup. Dalam menegakkan sunnah Nabi ada kebahagiaan dalam hidup. Allahu Akbar. Satu benda yang Nabi ajak kita buat, Allah suka. Bila Allah suka, Allah tunjukkan benda yang dia suka tu. Maka jadi apa dia? La fatahna alaihim al-barakat. Kami buka kepada mereka
pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Allahu Akbar. Kadang usaha sedikit dia menjadi. Kadang usaha banyak tak jadi. Saya contohkan selalulah. Kata contohnya mudah tengok kan. Orang dulu anak banyak. Saya 11 beradik. Mak satu. Kemudian pak saya kahwin lagi satu. 7 beradik. Jadi 10 campur 11 campur 7 18, 2 mak lah. 2 mak 18. Pak bukan ada kerja tetap. Orang kampung kan, orang lama bukan ada makan gaji dengan government. Tapi kahwin 2. Tapi tak ada seorang anak mati ke bulan. Besar-besar ni lagi ada. Sampai orang tanya, makan beras cak apa? Pakcik tengok aja. Anak banyak. Kerja tak ada. Tapi tak mati ke bulan. Orang lah kerja hebat. Pendapatan besar. Kadang CEO. Kadang CCO. Macam-macam lah nama. Kata anak berapa? Anak 2. Isteri seorang tu. Lepas CEO gaji 50,000 kan. CEO tabung haji tu 85,000 gaji dia. Dia punya apa duty yang pension duty tu, grade duty dia 700,000. Tapi ini negeri di Isketambola. CEO gaji 70,000. Lepas tu dia minta naik 15,000 jadi 85,000. CEO di Isketambola. Grade duty dia pakcik 700,000. Kita ni bahasa Pulau Pinang kata aku mampu hidup balik pun tak dapat banyak tu. Tetapi anak apa orang? Kata gaji orang banyak, gaji saya banyak. Anak apa orang? 2. Bila sembang dengan dia, dia kata 2 pun pening kepala sampai ke lutut. Kepala tu pening sampai turun ke lutut. Dia kata lebih teruk daripada tu, dia kata. Bukan kata pening kepala, pening perut, senak kepala. Perut dengan kepala dah tukar dah. Berapa anak? 2. Berapa gaji? Puluh ribu. Orang dulu anak 20. Kerja tak ada. Kadang-kadang ini berlaku untuk buktikan apa? Bila kita mentaati Allah dan Rasul, Allah jaga kehidupan insan. Yang sangat ajaib. Ajaib. Sangat ajaib Tuhan jaga. Dia bagi 10 anak, dia bagi makan. Dia bagi 2 anak, patut cukup makan. Pening kepala. Anak tak. Dulu 10 beradik, satu mak satu bapa kandung, 10 beradik. Bapak balik-balik, bapak ni berdehem aja. Lari masuk bilik ayak pergi mandi semayang. Mayang dalam bilik ayak. Takut kat bapak. Takut. Betul tak pakcik? Takut. Bapak tak payah pukul. Bapak berdehem aja. Yang tak semayang, yang tak makan pergi makan, yang tak mandi pergi mandi. Mandi dulu pakai telaga kan. Terjun terus dalam telaga. Mandi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. 10 beradik. Bapak satu, mak satu. Dia pegang 10 beradik. Dia bawa pergi makan kenduri. Tak ada satu pinggan pecah. Hari ni anak 3 je. Anak 3 suruh semayang. Anak tekak jatuh atas lantai. Hai, semayang tak lagi. Ayah pun tak semayang, suruh orang semayang pula. Allah Akbar. Ayah main dulu. Aku bapa hang, pergi semayang. Tuhan buh neraka, dia tak kira pak siapa ayah. Dia jawab macam tu.
Kita berdehem, dia berdehem balik, ayah makanlah ubat batuk. Anak 3 je. Apa jadi? Betul. Bila kita masuk kepada kawasan taat Allah, keajaiban mula akan jadi. Apa yang kita rasa dunia tak boleh bagi pertolongan, pencipta dunia memberi pertolongan. Di mana ada benda itu? Nabi kata ada pada bila aku suruh buat satu benda, kamu buat dan kamu akan tengok keajaiban itu. Bila aku tak bagi buat, kamu jangan buat. Kamu buat juga kamu tengok kebinasaan itu, dan telah binasalah umat-umat dahulu. Allahu akbar. Cukuplah dekat tu. Ada soalan nak tanya? Lebih baik jangan tanya lagi lama. Ada nak tanya yang tak faham macam mana-mana? Ya, pakcik. Masya Allah. Masya Allah. Satu perkataan orang cakap, pakcik kata, tu Islam tak maju kita ni. Perkara yang pertama, biasanya kita minta orang seperti ini, yang pertama sekali, kita, kalau dia orang yang kita boleh bercakap lah. Kalau dia tak boleh bercakap tu, dia kata lagu tu pipi buah penampak lah. Tapi kalau kita boleh berkomunikasi, kita berkomunikasi dengan akhlak. Begini, kata sahabat, untuk membetulkan statement itu, cuba kembali kepada sirah. Sirah apa? Enta kata, kalau ikut Islam dunia tak maju. Sekarang ana tanya kepada enta, ensiklopedia yang ditulis oleh orang barat menyatakan dunia ini telah aman selama 1000 tahun. Dalam ensiklopedia barat menyatakan dunia telah merasai keamanan hanya pada 1000 tahun. 1000 tahun bermakna 10 abad. Betul kan? 1 abad 100 tahun. 10 abad dunia telah mencapai keamanan. Tak ada perang dunia pertama, tak ada perang dunia kedua. Aman dunia. Maka orang mencari 1000 tahun itu dunia pernah merasai kedamaian dia. Di mana dia punya apa itu? Rahsia-rahsia dia. Dalam jarak 1000 tahun dunia mengecapi keamanan itu, orang dalam ensiklopedia barat menyebut termasuk dalam 1000 tahun yang dunia diisytiharkan aman di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab. Yang 1000 tahun itu zaman Umar masuk. Yang dia maksud 1000 tahun itu macam-macam pemerintahan lah. Tapi dunia telah dibawa pada kedamaian. Salah satu yang membawa dunia pada kedamaian, dia masukkan, iaitu di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab. Kawasan Arab ini merasai keamanan. Keamanan. Dalam kita mengaji tarikh kita, Tabari ada, Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah pun ada. Apa dia? Umar telah membesarkan wilayah Islam kepada 2/3 dunia. Masa itu peta dunia zaman hari itu, ambil 2/3. 2/3 dunia mendapat keamanan di bawah pemerintahan Umar. Baki itu tidak aman. Baki itu Islam tidak masuk. Ada daripada benua Afrika datang berkata kepada Umar, wahai Umar Al-Khattab, tolong jaga negeri kami. Umar kata tak boleh, Umar hanya ada satu, tak mampu aku sampai ke sana. Apa wakil benua Afrika kata? Tak payah pergi. Umar, kau mengaku saja kau nak tengok kami sudah rasa keamanan itu. Orang dah takut dah dengan kami. Kalau ada tentera nak masuk negeri kami kata, negeri kami dalam wilayah Umar. Tentera tu balik terus. Ketika itu dunia aman. Umar Al-Khattab. Okey, lah nak tanya sepatah pada kawan yang cakap tadi ni. Kalau ikut Islam kan, huru hara. Setuju tak di zaman Umar
begitu keamanan orang capai. Dunia membuktikan, sejarah menghasilkan. Kata setuju. Umar pakai apa sampai dia boleh perintah dunia? Dia pakai undang-undang sibil ke? Dia pakai undang-undang Lockhart ke? Dia pakai kapitalis ke? Dia pakai undang-undang Islam. Kalau undang-undang Islam itu huru-hara, bermakna huru-hara yang akan terjadi itu di zaman Umar, kerana Umar pakai Islam. Tak jadi huru-hara pun. Kalau buat undang-undang Islam huru-hara, 2/3 dunia tidak huru-hara. Ada kisah Imam Az-Zahabi bawa. Kisah apa? Seorang wanita di sebelah Bahrain, dia pergi ke pasar. Macam ni lah Khadijah kan, pasar Siti Khadijah, banyak orang perempuan berniaga. Jadi ada satu orang datang kapiak, dia nak beli barang. Jadi dalam duk berurusan itu, si kapiak ni dia macam kan pakai, dia tutup kan. Orang pakai kata pakai purdah kan, niqab kan, dia tutup. Kata pakai purdah. Jadi nampak mata sajalah. Jadi mungkin cakap tu tak jelas. Jadi orang kapiak ni dia tarik purdah tu. Seolah-olah dia nak tanya, pakai apa menega lagu ni? Tak faham. Bila dia tarik niqab wanita itu kata, "Umar, di mana kamu Umar? Laki-laki ini memalukan aku." Memang perangai orang kapiak macam tu. Maka berita itu nak pergi ke Madinah, lamalah, ambil beberapa hari baru sampai Madinah. Ada orang datang, "Umar, ada satu berita." Itu melaporkan, ada satu berita Umar. Tapi dia kata taklah besar sangat, not big problem lah, small problem lah. Ada satu muslimat kita Yahudi tarik dia punya purdah. Bukan tarik rambut, purdah saja. Bermakna nampaklah hidung, mata ni semua nampaklah, tapi tudung semua terjaga. Dia kawan ni bagi laporan macam tak usah bimbang lah, benda ni settle lah, tak ada apalah. Umar dengar. Umar kata lagi sekali. Kata masa ditarik tidak ada pembelaan. Kata dengar kata ada satu laki-laki Islam pergi marah Yahudi ni. Yahudi ni sudah pukul laki-laki ni. Dan depa katalah masa jadi itu, perempuan itu berkata, "Umar, di mana engkau menjaga maruah aku, Umar? Tuhan bagi amanah pada hang tak jaga maruah aku, Umar." Umar dengar ayat itu, dibangkit berdiri, dia kata, "Labbaika ya Ummah. Aku datang wahai ibu, aku selamatkan maruah kamu." Umar hantar bala tentera, satu Bahrain ditawan kerana satu kejadian ini. Allahu Akbar. Jadi kalau dia kata ikut Islam tak aman, di mana apa? Satu negeri ada satu orang Islam duduk di situ, negeri itu pada asal bukan daripada jajahan Islam, tiba-tiba satu negeri jadi Islam kerana satu wanita dibela oleh Umar Al-Khattab. Kalau Umar tak pakai Islam, Umar pakai apa? Umar pakai sekular? Tak. Selama Umar Islam. Dan Nabi kata dalam hadis Bukhari, Islam akan naik di atas, kamu akan tengok satu keamanan yang dahsyat. Seekor kambing akan berjalan di hadapan serigala. Kawasan serigala, kambing merasakan keamanan. Kamu akan tengok daripada Sana'a, mereka berjalan ke Hadraul Maut. Itu kawasan penuh dengan lanun. Satu orang wanita akan berjalan tanpa ada mahram dan dia akan merasai keamanan. Walakinnakum tasta'jilun. Kamu gopoh menghukum agama Allah, Nabi kata. Jadi kita bercakap dengan dia begitu. Kalau dia kata tak aman, kita kata apa hujah Islam telah terlaksana di situ dan menghasilkan tidak aman dan tak ada kemajuan.
Kalau dia boleh buktikan, kita ingin mendengarlah daripada dia hujah-hujah itu. Kalau dia kata kepada kita, itu semua metos, metos. Kita kata tak. Ini berlaku pada Umar Al-Khattab. Ini berlaku pada Abu Bakar. Lebih-lebih berlaku dalam Umar bin Abdul Aziz. Kerajaan terakhir Osmaniyah di Turki menjadi simbol. Turki menghantar bantuan ke Aceh ketika Aceh diserang. Aceh menghantar bantuan ke Melaka ketika Melaka diserang. Kesemua itu ada hubungan. Bila rebah Islam di Turki, rebah Islam di Aceh, hilang Islam di Melaka. Lepas itu orang Melaka kata, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Ya. Kalau roboh kota Melaka, aku minta bantuan di Jawa. Jawa ada hubungan dengan Aceh. Aceh ada hubungan dengan Turki. Kerajaan Osmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang kedua tu. Dan bila rebah kerajaan Turki, dipisah Arab Turki, ketika dipisah itulah negeri-negeri Islam ini masing-masing dibawa diri. Dia panggil apa nama dalam bahasa Inggeris? Dia panggil apa? Divide and rule. Rule and divide. Dia jajah, dia perintah. Maka yang jadi huru-hara ialah bila manusia pakai lain daripada Islam. Huru-hara. Hak mereka tidak diberi. Lepas tu dia campur macam-macam nama untuk Islam. Islam liberal lah. Islam hak asasi manusia lah. Islam tu. Maka akhirnya para ulama, saya ingat sampai ke kita hari ini menulis, di antara perkara yang boleh buat orang itu keluar daripada Islam apabila dia menyatakan melaksanakan Islam itu mundur. Termasuklah buku yang ditulis oleh Jabatan Perdana Menteri, Mestika Hadis tu. Dalam jilid Muqaddimah ada kalimah itu. Daud Fatani menulis Tuhfatul Raghibin, memuatkan kalam-kalam yang kita cakap keluar daripada Islam. Di antaranya kalam seperti inilah. Jadi kalau tidak ada hujah sebenarnya nak kata buat Islam mundur, tak. Pergi tengok Qatar, betapa punya maju Abu Dhabi. Apa undang-undang dia? Pergi tengok yang bangunan 100 tingkat dia buat tu. Bangunan dia tu awan lalu atas tingkat hotel kita lagu tu je. Awan. Kita ingat kebakaran, dah awan. Masa awan lalu tu awan babai pada kita. Awan. Begitu punya maju. Dan dia, Abu Dhabi, raja dia mengisytiharkan negara kami Islam. Orang pergi ke Abu Dhabi lah, orang seronok lah, orang pergi ke Doha lah. Ringgit dia punya duit tinggi. Nilai wang dia tinggi bukan-bukan. Dinar dia tinggi bukan-bukan. 3 ke 4 kali ganda daripada duit tempat lain. Kalah mereka. Tak ada hujah. Malakan eloklah kalau kita boleh cakap baik, cakap lagu tu lah. Kalau kita cakap sikit dia layak buruk, buatlah apa yang patut. Jangan bagi cacat, sudahlah. Kan buatlah apa yang patut, jangan bagi cacat, sudahlah. Kalau patah pun tak boleh. Patah nanti ada 3, 2, 4 akta patah, dia boleh cas di High Court. Jentik telinga tak apalah. Ulas telinga ke, tampak tengah belakang dia ke, itu tak apalah. Jadi tidak ada hujah sebenarnya, dan itu bukan percakapan orang mukmin kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan Allah membuka ruang kepada kita untuk lebih mengenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak-banyak di atas perkumpulan kita dalam majlis ilmu ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.